Sapuri, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar dan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan diminta menyiasat kononnya terdapat sesetengah majikan termasuk hotel-hotel yang melarang pekerja wanita Islam memakai tudung. Adun Sekong Datuk Samsudin Yahya berkata sekiranya dasar tersebut dilaksanakan ia jelas bertentangan dengan kebebasan beragama seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Sehubungan itu, beliau meminta pihak bertanggungjawab membuat kajian lanjut sekiranya prosedur operasi standard dan seharusnya dibantah oleh persatuan dan pengusaha hotel kerana ia tidak sesuai untuk diamalkan di negara yang majoritinya beragama Islam dan memartabatkan Islam sebagai agama rasmi negara ini. Beliau berkata demikian dalam ucapan perbahasannya di persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah ke-14 di Likas. Katanya lagi langkah tegas perlu diambil agar wanita bertudung tidak didiskriminasi. Datuk Samsudin juga bersetuju dengan pandangan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Datuk Seri Nazir Aziz, yang menyifatkan tindakan hotel melarang pekerja wanitanya bertudung sebagai kurang ajar dan tidak bertanggungjawab. Peruntukan khas RM12 juta yang diumumkan dalam bajet negeri 2018 bagi pembangunan pelancongan di kawasan luar bandar iaitu di Kiulu dan Kedamaian disifatkan sebagai amat berpatutan. Adun Kiulu Datuk Joniston Bangkuai berkata mengambil kira pembangunan pelancongan yang semakin rancak di Kiulu, beliau mencadangkan agar perbandaran Kiulu diperluaskan dengan membina rumah kedai dan premis komersial baharu. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri, Persekutuan dan Unit Perancang Ekonomi Sabah diharap dapat mempercepatkan pembukaan mini UTC di Sandakan. Demikian dinyatakan Wakil Rakyat Sekong Datuk Samsudin Yahya dalam sesi perbahasan di Dewan Undangan Negeri Sabah. Katanya mini UTC yang dicadangkan dibangunkan di Wisma Perbandaran Sandakan sehingga kini masih belum dilaksanakan. Kemudahan itu penting kerana ia bakal menjadi tumpuan orang ramai untuk berurusan dengan jabatan dan agensi kerajaan dalam satu bumbung. Turut menyatakan harapan Adun Kuala Penyu Datuk Limus Juri yang meminta Kementerian Pembangunan Perindustrian memberi perhatian terhadap masalah bekalan air yang dihadapi di daerah Kuala Penyu dan daerah kecil menumbuk. Beliau juga merayu agar pihak berkaitan menyelesaikan masalah pembinaan kompleks kau nelayan yang terletak di Pekan Kuala Penyu akibat masalah teknikal dan perundingan. Beliau juga berharap agar kajian kebolehkelaksanaan pembinaan jambatan menumbuk Labuan dipercepatkan seperti yang diumumkan Perdana Menteri dalam pembentangan bajet 2018 lalu. Beliau berharap agar hasil kajian dan rundingan berkaitan dapat diketahui secepat mungkin. Sementara itu, Wakil Rakyat Lahad Datu, Datuk Muhammad Yusuf Abdal meminta kerajaan membina bangunan baharu Balai Bomba dan Penyelamat di Lahad Datu untuk menggantikan Balai Bomba yang lama. Pembinaan bangunan baharu itu amat penting kerana mampu meningkatkan kesiapsiagaan bomba bagi mengurangkan risiko kebakaran besar di daerah itu. Beliau juga berharap agar kerajaan mempercepatkan pembinaan SMK Binuang Lahad Datu yang terbengkalai bagi mengelak kesesakan pelajar di sekolah lain seperti SMK Agasih yang kini terpaksa menampung lebih 3,000 pelajar. Sementara itu, Wakil Pembangkang dari Seri Tanjung Chan Fong Hin menyambut baik bajet 2018 yang menumpukan usaha memperkasakan pelancongan luar bandar dan menjadikan bangunan bersejarah dijadikan produk pelancongan baharu di Sabah. Beliau juga mahu kawasan pantai di negeri ini diberi tumpuan pembangunan bagi menarik pelancong. Wakil Bingkot, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan pula mencadangkan kerajaan mewujudkan mekanisme baharu dalam usaha memungut hasil-hasil Sabah termasuk 10% duti import ke atas produk petroleum dan duti ekspor minyak mentah. Selain itu, beliau juga berharap agar kerajaan berusaha lebih gigih untuk memungut hasil-hasil berkaitan bagi menambah bajet pembangunan. Seorang lagi wakil pembangkang dari Tamparuli, Datuk Seri Panglima Wilfred Bumburing mencadangkan agar pusat kanser dibina memandangkan pertambahan penduduk di negeri ini bagi memudahkan dan meringankan bebanan rakyat yang ingin mendapatkan rawatan menerusi kanser. Dalam pada itu, Wakil Kedamaian, Ukoh Jeremy Malajat menggesa kerajaan menaik taraf beberapa batang jalan raya di kawasan Kedamaian dan membina jambatan gantung di setiap kampung. Selain pembinaan segera sekolah baharu SMK Narinang 2, memandangkan SMK Narinang yang ada sekarang tidak lagi dapat menampung jumlah pelajar yang semakin bertambah. Selain itu, tumpuan juga perlu diberikan kepada usaha mendirikan loji rawatan air berpusat
menaik taraf empangan yang rosak akibat bencana banjir, membabitkan pesawah, insentif bencana kepada pesawah padi. Jabatan Hidupan Liar Sandakan berjaya merampas 27.6 kilogram daging hewan yang dilindungi di sebuah restoran di Kampung Wonot, Telupit. Pegawai Jabatan Hidupan Liar Sandakan, Husin Moin, memberitahu rampasan dibuat oleh 6 anggota Jabatan Hidupan Liar ketika membuat pemeriksaan restoran berkenaan. Katanya rampasan disyaki membabitkan 5.4 kilogram daging rusa, 1.2 kilogram daging kucing hutan, 2.4 kilogram daging musang, 2.0 kilogram daging babi hutan, 10.2 kilogram bangkai labi-labi dan 6.6 kilogram daging labi-labi. Beliau berkata susulan rampasan berkenaan, pihaknya telah menahan pemilik restoran berkenaan dan membuat satu laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Telupit. Bagaimanapun, pemilik restoran berkenaan dilepaskan atas jaminan pihak polis. Katanya hasil rampasan berkenaan telah dibawa ke stor penguatkuasa pihaknya di Sepilok, Sandakan untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Husin mengingatkan orang ramai sentiasa memberi kerjasama agar melaporkan kepada pihaknya sekiranya mendapati restoran menjual daging haiwan dilindungi. Pihaknya juga berharap agar setiap restoran yang ingin menjual daging haiwan dilindungi agar mendapatkan permit yang sah daripada Jabatan Hidupan Liar bagi mengelak tindakan di bawah Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997 tanpa permit. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandaraya Kota Kinabalu, SMK Sanzik dan Sekolah Kebangsaan Kolombong dipilih mewakili Zon Sabah dalam cabaran Kod Kebangsaan NCC 2017 Coding Edge School yang akan berlangsung di Ibu Negara penghujung bulan ini. Ketiga-tiga sekolah ini dipilih setelah berjaya menyelesaikan projek yang diberikan, iaitu mencipta aplikasi baharu. Selain itu, mereka turut berkongsi ilmu yang telah dipelajari dan amat teruja kerana terpilih mewakili Zon Sabah. Perkara yang saya sudah belajar dari sini adalah saya boleh membuat app sendiri dengan menggunakan aplikasi LiveCode. Saya juga bukan sahaja boleh membuat app, saya juga boleh berkenalan dengan sekolah-sekolah yang lain. Saya sangat berasa happy dan saya sangat rasa seruja sangat. Kami sebagai student, kami datang ke sini dengan zero tapi kami balik dengan hero. Kami belajar so many things dan memang sangat berbaloi bagi kami. Especially kami masih muda, kami banyak yang perlu kami pelajari. So program macam ini memang sangat bagus lah bagi kami. First of all, happy sama grateful lah sebab dapat terpilih untuk wakil Sabah untuk National Code Challenge 2017. Kami dah expect sebab kami pun yang kami buat yang sedaya mungkin lah selama 2 hari ini. Tiket mewakili Zon Sabah itu disampaikan Timbalan Pegawai Keuangan Persekutuan Sabah, Perbendaharaan Malaysia Sabah, Siti Nurhaini Osli. Terdahulu berucap merasmikan penutupan program Coding at School 2017 Hackathon Sabah di Likas, beliau menggesa pelajar menjadikan pengkodan sebagai bahasa teknologi yang merupakan tulang belakang kepada kecanggihan teknologi masa kini. Jelasnya, Coding at School merupakan program yang diilhamkan Perdana Menteri pada tahun lalu bertujuan untuk memberi pendedahan asas serta prinsip pengkodan secara praktikal dalam usaha menggalakkan inovasi dalam kalangan generasi muda. Katanya para peserta akan dilatih mempelajari dan menggunakan asas pembentukan web seperti HTML, CSS dan JavaScript yang membolehkan mereka mengembangkan kemahiran dalam mencipta dan menulis kod perisian aplikasi. Program 2 hari anjuran Kementerian Keuangan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia ini disertai seramai 280 pelajar daripada 13 buah sekolah rendah dan 7 buah sekolah menengah sekitar Kota Kinabalu. Daya kepimpinan yang cekap dalam kalangan warga pendidik perlu bagi menangani perubahan-perubahan yang berlaku sesuai dengan kehendak kepimpinan pembelajaran abad ke-21. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Dr. Haji Zainal Alam Hassan berkata daya kepimpinan seumpama itu bukan sahaja membuka ruang ke arah mencana idea bagi meningkatkan pengurusan sekolah, malah mengeratkan lagi hubungan antara pemimpin atasan dan bawahan yang menjadi tunjang kepada sesebuah organisasi. Selain itu, sistem komunikasi yang berkesan juga penting bagi memastikan penyampaian maklumat lebih berkesan dan tepat sekaligus melancarkan perjalanan operasi pengurusan sekolah. Kita akan bangunkan dari segi pembangunan profesionalisme semua PPD, semua guru untuk mempunyai aspirasi yang sama. 6 aspirasi dalam sistem dalam
pembangunan pendidikan, 6 aspirasi murid dan 5 aspirasi sistem yang kita nak capai. Dr. Haji Zainal Alam bercakap kepada pemberita RTM selepas merasmikan seminar pengurusan pendidikan Pegawai Pendidikan Negeri Sabah 2017 di Putatan dekat Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Hajah Maimunah Haji Sohaibul berkata, seminar ini antara lain bertujuan menggalakkan perkongsian idea dan amalan terbaik dalam sistem pengurusan pendidikan melibatkan pelbagai peringkat. Beliau yakin dengan perkongsian ilmu daripada pegawai pendidikan dari seluruh negeri ia mampu meningkatkan lagi tahap pengurusan dan kecekapan pentadbiran dan pengurusan pendidikan di negeri ini. Lebih 200 pegawai pendidikan daerah, timbalan pendidikan daerah, ketua sektor pendidikan dan penolong pegawai pendidikan daerah menyertai seminar itu. Jaringan kerjasama antara Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia IRIS dan Universiti Malaysia Sabah UMS mampu menyumbang kepada pembangunan belia di negara ini, khususnya di Sabah. Ketua Pegawai Eksekutif IRIS Dr. Zaina Sharif berkata melalui kerjasama itu, pelbagai program pendidikan, persidangan, bengkel dan program latihan dapat dilaksanakan bagi mengkaji isu-isu yang berlaku dalam kalangan belia di bandar maupun luar bandar. Usaha itu penting bagi melahirkan modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam pelbagai bidang termasuk dalam aspek kepimpinan. Beliau berucap dalam majlis menandatangani memorandum persefahaman antara UMS dan IRIS di Fakulti Psikologi dan Pendidikan UMS di Kota Kinabalu. Perjanjian persefahaman itu ditandatangani Dekan Fakulti Psikologi dan Pendidikan UMS, Profesor Dr. Haji Muhammad Dahlan Haji M. Malik, mewakili Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. D. Kamarudin Dimudin, manakala IRIS diwakili Dr. Zaina dan disaksikan pengerusi Lembaga Pengarah IRIS, Datuk Haji Adnan Abu Hassan. Dr. Zaina yakin melalui perjanjian persefahaman itu, usaha memartabatkan ilmu dan kemahiran dalam bidang pembangunan belia dan komuniti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Seterusnya, kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Bermula pukul 10 pagi akan berlangsung sidang Dewan Undangan Negeri yang masuk hari ketiga hari ini di bangunan Dewan Undangan Negeri Sabah di Likas, Kota Kinabalu. Pada jam 10 pagi ini juga akan berlangsung upacara pengkurniaan darjah dan bintang kebesaran Negeri Sabah di Istana Negeri Kota Kinabalu yang akan disempurnakan Tuan Yang Terutama Tun Haji Johar bin Haji Mahiruddin. Akhir sekali, sempena hari memperingati mangsa kemalangan, Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Sabah akan mengadakan lawatan kepada mangsa kemalangan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini, 22 November 2017. Kembali bersama Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Muhammad Dia Sahlan di